Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. وَإِذُ نَفْسِ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا كَانَ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَبَعْدُ. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Dan sabda Nabi SAW ketika sampai kepadanya bahawasanya Usamah anak Zaid, Usamah ibnu Zaid telah membeli akan Jariyah bertempoh satu bulan. Inna Usamata wallahi la tawilul amali ma rafa'tu qadami wa zanantu anni ad'aha hatta uqbida wa la fatahtu 'aini wa zanantu anni aghmiduha hatta uqbida wa la laqamtu luqmatan wa zanantu anni asighuha hatta anni usighuha hatta uqbida walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin. Alhamdulillah, syukur kita limpah kurnia belah ihsan daripada Allah Ta'ala semata. Masih panjangkan umur kita, alhamdulillah. Dialah menghidup mematikan kita dan dialah hidupkan kita pagi ni. Alhamdulillah. Dengan kita sedar dialah menghidupkan kita, itulah iman namanya. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, diberikan kita keupayaan, diberikan kita penglihatan, pendengaran, percakapan dengan limpah kurnia dia. Dalam keadaan kita pula Islam sejak kecil, dimudahkan kita untuk taat, jauhkan kita daripada maksiat. Alhamdulillah. Diberi pada kita kesungguhan untuk berada dalam majlis yang mulia. InsyaAllah kita nak manfaatkan bersama, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda ni. Kita masih duduk bicara sifat harus bagi Rasul, dan antara hikmah dijadikan Rasul untuk manusia adalah supaya kita boleh bersabar di atas nak ambil dah haluba kepada dunia, dan supaya kita diperingatkan dan sentiasa sedar dan berhati-hati bahawasanya dunia ni sangat lekeh nilai dia. Nilai dunia ni adalah terlalu rendah nisbah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mestilah mempunyai pandangan yang sama. Dan antara sebab itu adalah Allah Ta'ala hantarkan Nabi Rasul di kalangan manusia yang manusia sezaman dengan mereka memang dapat lihat dan menyaksikan bahawasanya memang Nabi Rasul ni tak ada langsung nak rasa hidup kekal atas muka bumi ni. Bahkan dunia ni sebagai tempat beladang, bercucuk tanam yang untuk berbekal ke sana, dan bekal paling besar adalah iman dengan Allah Ta'ala. Iman, bekal yang paling besar adalah sedar hati ke Allah Ta'ala, zikir ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala.
hati sentiasa tawajuh pada Allah Ta'ala. Itulah bekal paling besar sekali. Bahasa lain, bekal ni selain pada amal, sebelum pada amal adalah iman. Iman adalah benda besar sekali. Cuma iman ni kalau kita tak belajar dengan disiplin ilmu yang betul, tak faham kita perjalanan iman ni, macam mana nak hasilkan iman, macam mana nak praktikkan iman, macam mana nak beramal tu dengan iman. Kadang-kadang dia amal, kat kita amal ada, iman tu tak ada. So, iman ni dia bab lain daripada amal dari sudut. Iman dia tasdik qalbi. Amal kita dah buat ni atau ghalibnya dia ialah amal jasadi, amal jasad. Jadi kena kombinasikan antara amal jasad dengan amal qalbi. Hati tak hidup, tak sedar, tak perasan, tak kenal, tak hadir hati ke Allah Ta'ala, maksudnya masih belum ada iman lagi tu. Na'udzubillah min dzalik. Maksudnya masih belum faham lagi perjalanan iman, maksudnya belum faham lagi perjalanan agama. Perjalanan agama ni adalah kita dalam buat amal dengan hati kita hadir ke Allah Ta'ala. Kalau kita dah biasa dengan amal tapi tak pernah belajar macam mana nak hadir hati, maksudnya kita belum belajar ilmu iman. Kita baru belajar ilmu Islam. Itu istilah dia. Maksudnya kita baru belajar fiqh. Kita belum belajar tauhid. Kita belum belajar macam mana nak hidupkan hati. Kita baru belajar hidupkan jasad. Macam mana taat, dia panggil ta'al jasad. Taqwa jasad. Tak diajar kepada kita macam mana nak taqwa qalbi. Dan kita pun tak belajar pula macam mana nak taqwa qalbi. Kita pula tak bersungguh macam mana nak hidupkan qalbi. Macam mana kita nak dapat formula supaya hati ni hidup. Hadirin sekalian, bab hidupkan hati ni adalah antara yang paling payah sekali. Kalau kita hafal Quran, hafal kitab pun tak payah mana. Bab paling payah sekali ialah bab iman. Kalau iman ni tak payah, semua orang dapat iman. Tapi imanlah benda yang paling mahal, imanlah benda paling susah. Dan bab imanlah banyak orang tak faham apa dia iman, sehingga salah sangka duk kata ada iman. Tapi kalau semak-semak mengikut kacamata yang dibawa oleh baginda, takut-takut tak cukup syarat kita untuk nama iman. Auzubillah. Banyak kita kena risau bab iman ni. Pasal semua penyertaan dalam Quran mensabitkan kejayaan kita iman. Hatta kita dah sebut la ilaha illallah, kalau sebut mulut pun yang menyebabkan jadi berjaya tu iman. Iman tu khas atau nak fokus ni adalah hadir hati. Hati kita hadir ke Allah Ta'ala, itulah iman. Hatta kita belajar dalam bab akidah pun, kalau orang kafir sekalipun dia sebut la ilaha illallah, tapi dia tak faham maksud la ilaha illallah, apa nak dinafi la ilah itu, dan apa nak isbatkan dengan illallah tu. Nisbah orang kafir tak jadi Islam lagi. Pasal apa tak jadi Islam lagi? Pasal belum sah Islam dia, kerana dia tak faham apa maksud kalimah yang disebut. Masih burung kakak tua, masih hanya sebut di lidah. Pasal dia tak faham apa benda yang disebut. Jadi kita pun kalau duk ibadat, walaupun atas nama taat, tapi kita tak faham apa yang kita sebut. Khasnya nak isbatkan wujud Allah Ta'ala, isbatkan Allah Ta'ala ni segala sifat kamalat adalah sifat Allah Ta'ala. Yang kita ni adalah fakir pada Allah Ta'ala, berhajat pada Allah Ta'ala. Kalau kita tak faham perjalanan tu, maksudnya belum faham perjalanan iman lagi. Tak faham lagi. Kita sangka je, kita rasa macam dah betul lah kita punya perjalanan hidup ni. Tapi kalau semak, apatah lagi disemak oleh guru-guru kita yang pakar dalam bab perjalanan iman ni, macam mana nak kata iman tu tasdik pada Allah Ta'ala, yakin kepada Allah Ta'ala. Bahkan atas bahasnya tasdik tu apa? Macam mana tasdik dengan Allah Ta'ala, macam mana tasdik dengan malaikat, macam mana nak tasdik dengan Rasul, macam mana nak tasdik dengan kitab, macam mana nak tasdik dengan hari kiamat.
Macam mana nak tasdik dengan qada dan qadar tu. Tu dia punya ayat dia tasdik, dan tasdik ni al-yaqin. Tasdik ni amal qalbi. Tasdik ni dia bukan cakap mulut, dia bukan amal zahir, dia bukan ikrar bil lisan, tapi dia adalah tasdik bil qalbi. Dengan qalbi ni ma'rifah wa irfan. Jadi besar pelajaran kita. Itu yang atas kita nak bicara, sambung di atas Nabi nak ajar kat kita dengan keadaan dia Nabi tu. Benar perjalanan Rasulullah ni dan tinggi martabat dia sampai dia faham dunia ni apa, dan dia faham lekehnya dunia. Kita ni lekehnya kita dunia pun kita tak faham, akhirat pun kita rasa macam kita faham, tapi rupanya kita belum faham lagi. Lagi kita belajar, lagi kita akan lihat dan kita akan nampak dan terbentang luas depan mata kita. Apa yang kita faham ni adalah nipisnya, terlalu sikit, terlalu dangkal apa yang sepatutnya kita kena faham dengan apa yang Rasulullah ajar kita untuk kita faham, apa yang para ulama tutup guru kita ajar pada kita untuk kita faham. Tu pun kita rasa kita faham dah, tapi banyak lagi benda yang kita kena betul dengan lagi, kena mengaji lagi dan mengaji lagi, ambil perhatian dengan bersungguh hati. Khasnya atas kita bicara ni tentang mana? Tentang macam mana nak hidupkan qalbi, macam mana nak tasdik tu, nak dapat yakin tu, macam mana dapat ainul yaqin dengan Allah Ta'ala, dengan Rasul, dengan malaikat, dengan kitab, hari kiamat, qadar. Beriman ni semua mesti ada yakin, dan yakin adalah kerja hati. Jadi macam mana nak hidupkan hati dengan Allah Ta'ala, hidupkan hati dengan malaikat, hidupkan hati dengan Rasul, hidupkan hati dengan kitab, hidupkan hati dengan hari kiamat, hidupkan hati dengan qada dan qadar. Jadi macam mana istilah qada qadar tu kalau yang terdekat, macam mana nak yakin segala-gala apa yang berlaku kita daripada Allah. Tu dia yang kata kunci dia sebenarnya. Macam mana kita nak faham kita boleh hidup ni adalah pemberian daripada Allah. Kita boleh mendapat ni limpah kurnia Allah. Kita boleh melihat ni adalah limpah kurnia Allah. Kita boleh dengar ni limpah kurnia Allah. Kita boleh cakap ni limpah kurnia Allah. Dan sebab boleh dapat kat kita macam-macam ni ialah melalui dan wasilah kan daripada Rasulullah. Kalau tak ada Rasulullah, takkan ada alam ni, tak ada kita ni. Apa yang ada kat kita ni tiada lain melainkan nak zahirkan kemuliaan Rasulullah. Alam ni sendiri dia ialah rahmat dengan sebab ada dan wujudnya Rasulullah, dan disebabkan limpah kurnia Allah Ta'ala bagi pada Rasulullah tu. Nak faham perjalanan agama macam tu, nak faham perjalanan iman tu, besar tu pelajaran tu. Mudah-mudahan dengan kita belajar ni, tu yang kita nak sambung kitab ni Rasulullah, yang dia faham betul-betul dunia ni sangat lekeh kedudukan dia. Dan walaupun kita belum capai lagi apa yang sepatutnya dicapai oleh Rasulullah, para sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, awliya Allah, yang mereka ni adalah orang yang arif billah, yang sangat faham perjalanan agama ni. Tutup guru para ulama kita yang terdahulu, yang mereka faham maksud perjalanan hidup ni untuk zikrullah, untuk tauhid ke Allah, ta'zim ke Allah, takbir ke Allah. Mereka faham betul perjalanan. Jadi ini nak sambung kita, atau macam mana nak realisasikan hidup ni kat dunia ni macam orang dagang, macam orang yang bukan nak duduk sini, tapi orang hanya singgah sekejap aja. Macam mana Rasulullah kata kalau tak boleh faham macam tu pun, rasalah macam kita ni orang yang hanya bermusafir, orang duk lintas jalan, menyinggah sekejap aja duduk kat dunia ni untuk teruskan perjalanan panjang lagi tu. Panjang mana? Tak sudah tu. Balik akhirat mana ada ending. Dia no ending, sorry. Tapi end sama ada jannah wa imah sebaliknya, dan end di sana, penghujung di sana adalah penentuan dia kat sini. Yang tu nak faham. Kat sana memang kekal abadi selama-lama, tapi kat sana tu dia punya
kebahagiaan atau kecelakaan dia bermula di sini. Sini betul, insyaAllah sana selamat. Sini sewil lah kat sana. Sewil lah sana. Atau istilah saya selalu sebut, saya ngaji pun guru sebut, kat sini alam ikhtiari, sana alam ijbari. Istilah ijbari itu apa? Tak ada apa dah kat sana melainkan balas daripada apa yang buat kat sini. Kama tadinu tudanu, ai kama ta'malu tujza. Macam mana kamu beramal, macam tu kamu dibalas. Apa buat kat sini, apa pun cucuk tanam di sini, sana tu tempat ambil hasil semata-mata. Sana tak ada cucuk tanam lah. Sana tak ada cucuk tanam lah. Mati je tak ada istilah cucuk tanam lah. Mati tu semua ambil hasil. Kalau kat sini pernah bercucuk tanam. Jadi nak bercucuk tanam tu apa? Besar sekali iman. Kalau ada amal jasad, iman qalbi tak ada, tak pakai amal jasad. Kalau ada ilmu tanpa amal pun tak pakai juga kan. Tapi kalau ada amal tanpa ilmu, dengan bahasa lain khasnya tanpa amal, tanpa iman, lagi teruk kan. Allah. Jadi saja sebut tu pasal yang tu adalah kefahaman yang dasar kita nak faham dan usaha yang kita nak kena teruskan, yang kita nak kena kerjakan. Dan dengan faham tu, faham kita macam mana matlamat hidup ni, apa kita nak cari, insyaAllah. Tak faham kita perjalanan tu yang kita duk sewil hari-hari. Pasal kat kita ni mesti ada nafsu, ada dunia, ada keliling kita, sahabat andai ada, kawan ada, anak isteri ada, duit ringgit ada, ternakan ada, kenderaan ada, pakaian ada, pekerjaan ada, pangkat ada, pengaruh ada, semua ada. Besar kecil je, banyak sikit aja. Tak betul perjalanan situ, tak betul lah kita punya perjalanan agama. Ni kita tengok orang yang duduk zaman sahabat ni. Orang yang duduk zaman Rasulullah ni, sahabat Rasulullah ni. Tengok apa yang berlaku dan macam mana apa Rasulullah ungkapkan kat dia. Dan macam mana nak selesai dia atas saya mengaji untuk guru hurai macam mana. Dan kita nak dapat macam mana Rasulullah bagi penjelasan tu. Dan macam mana jalan keluar dia, InsyaAllah. Baik. Jadi pernah sabda Nabi SAW ketika sampai kepada Rasulullah, perkhabaran apa? Bahawasanya Usamah anak Zaid, Usamah bin Zaid, dia ni telah membeli seorang jariah. Jariah ni seorang hamba perempuan. Faham dia beli ni hutang lah. Dan hutang ni bertempoh sebulan. Beli barang bertempoh sebulan. Tak boleh beli ke barang bertempoh sebulan? Kita beli kereta ada yang 7 tahun, 9 tahun. Ada ambil loan sampai 25 tahun. Umur kita sehari pun belum tentu. Jadi macam mana nak keluar tu daripada tu? Satu, tengok panjang angan-angan tu. Panjang kita punya projek tu. Itu macam mana nak selesaikan dia? Macam mana nak keluarkan daripada diistilahkan kat kita ni panjang angan tu. Itu yang dengan isbah ilmu mesti belajar, mesti reti, mesti faham konsep dan prinsip. Bukanlah maksudnya tak boleh beli barang dengan bertempoh sebulan, setahun. Apatah lagi kita punya tempoh ni kadang bukan setahun, 7 tahun, 9 tahun, 25 tahun. Ada orang loan sampai 500,000 kan, berjuta apa dia. Berapa tahun tempoh? Tak tahulah. Saya tak tahu nak kerti nak sebut loan-loan ni. Tapi boleh kata umum celakanya umat zaman lah ni, sambah Malaysia ni, loan. Cari siapa tak ada loan tengok dalam dunia. Boleh kira apa orang dengan jari. Tambah pejabat awam kerajaan ni. Sorry ya saya sebut bahasa gitu kan. Macam mana? Loan saja. Yang tak ada kerajaan ni pun duk loan, tambah yang kerja kerajaan. Pasal apa? Ada kemudahan ambil loan kerajaan. Ambil personal loan dengan kerajaan ni, siapa yang kerja dengan kerajaan, dia ada jaminan kalau mati kerajaan bayar. Hak tu yang panjang angan-angan tu. Gila punya angan, bukan sikit. Na'udzubillah. Minta maaf bahasa-bahasa saya tu. Tapi saya nak sebut, itu tak boleh nak hutang-hutang langsung kan. Saya tak kata gitu. Antara muamalah dia ajar dalam agama kita ialah berhutang. Yang salah ni apa? Tengok.
Jadi yang tu yang kata kita kena mengaji, kena belajar, kena faham bahasa, barulah betul perjalanan hidup kita. Barulah kita punya atas bicara kita bab akidah, macam mana nak keluar daripada istilah cinta dunia. Jangan ada istilah panjang angan-angan. Jangan kata cinta dunia. Macam mana nak keluar daripada sifat-sifat mazmumah ni. Satu khas belajar dia tasawuf. Ni kita belajar akidah, dah belajar dah bab tu, alhamdulillah, insya-Allah. Kita memang nak sebut bab tu. Dan semua pelajaran ni ambil dari mana? Daripada Rasulullah. Pasal dia manusia. Dia bukan malaikat. Jadi dia ada tempoh dia hidup kat dunia ni, ada tugasan yang dia bawa. Kita pun ada tugas. Rasul selesai tugas dia menyampai, selesai. Kita punya tugas sebelum nak menyampai tu kena menerima dulu. Kena belajar dulu. Kena faham dulu apa benda yang nak dipaham, apa benda nak disampai. Ni sebab ngajar, ada orang ngajar macam-macam dah kan. Guru matematik buat kelas tuition ngajar dah. Tapi nak ajar agama ni, dan sebelum mengajar agama nak mengaji agama ni. Dan nak faham agama dia, nak reti agama tu apa tu. Oh, hak tu yang kita duk ngaji tu, hak tu yang kita duk pondok tu, hak tu kita buka pondok tu. Hak tu yang kita baca kitab tu, hak tu yang kita bagi huraian tu, siapa? Yang tu sekolah kebangsaan tak dapat. Yang tu dalam TV tak keluar. Dengar saya sebut kasar sikit lah saya sebut kan. Ada yang kita nak tengok. Apa yang dia nak sebut, nak meneruskan bicara mengenai nak hidup kat dunia ni. Rasulullah pernah sabda kan, kata kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu ada kat dunia ni ka'annaka gharib, bukan kita memang orang musafir, tapi seolah-olah kita bermusafir. Dengar elok ayat tu. Disebut bukan kun fid dunya wa anta gharibun fa anta gharibun, kamu adalah musafir, kita bukan musafir. Ka'annaka gharib. Maksudnya apa? Ada rumah, ada tempat tinggal, ada kenderaan, ada harta benda, tapi tak rasa duduk sini untuk kekal abadi selama-lamanya. Bukanlah pula maksudnya tak payah ada rumah, tak payah ada kereta, duduk bawah jambatan je, duduk atas pokok je. Bukan maksud dia macam tu. Pasal dia sebut ni ka'annaka gharib. Bab ni kena ambil perhatian sikit. Saya saja nak katok dia ni. Kena ambil perhatian sikit bab ni. Pasal dia kena faham sungguh perjalanan ni. Pasal perjalanan ni tak faham, itu yang kadang dia jadi bodoh. Dengan ustaz ni cakap macam ni, kita jadi macam ni. Dengan ustaz ni jadi macam ni, kita jadi macam ni. Dengan ustaz ni jadi macam ni. Pasal kita tak faham macam mana perjalanan sepatutnya. Apa yang kita nak ambil faham tu. Dan faham ni, faham apa? Ni kata perjalanan qalbi, perjalanan hati. Jasad memang sini. Dan kita pun masih kat dunia ni. Memang kat dunia ni, macam mana nak tinggal dunia. Pasal duduk dalam dunia. Tapi macam mana dunia yang kita nak ambil. Semua dunia kita. Makan, minum dunia, nak isteri dunia. Kita pun dunia, pakaian dunia. Ni, mikrofon apa ni dunia. Pen, pensil, semua dunia. Hatta diri kita sendiri adalah dunia. Ni semua dunia. Itu nak panggil akhirat tu, nak pergi ke atas nama La ilaha illallah, nak isbatkan Allah tu, apa dia? Jadi yang ni yang berlaku ni pada Usamah bin Zaid, dia beli hamba perempuan bertempoh sebulan je, ke setahun, ke 10 tahun. Rasulullah kata apa? Inna Usamata wallahi la tawilul amal. Kata dia, ma rafa'tu qadami wa dhanantu anni ad'uha hatta uqbida. Wala fatahtu aini wa dhanantu anni aghmiduha hatta uqbida. Wala laqamtu luqmatan wa dhanantu anni usighuha hatta uqbida. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi innama tu'aduna la'at. Ini Quran tu, wa ma antum bimu'jizin. Terjemah sekali lalu. Dia kata sabdaan Nabi ni, apa yang berlaku pada Rasulullah, sahabat, tu yang baca dalil sekali selalu tu tu nak ambil faham tu. Tu yang kita kena ada tutup guru, para ulama urai tu, baru nak boleh reti macam mana nak berjalan. Tu yang nak berjalan tu yang ada istilah torik tu. Dan mesti ada orang pakar yang ahli, yang mereka ni memang reti sangat macam mana perjalanan agama ni ambil pada Nabi.
Cuma Rasulullah dia martabat tinggi. Ada benda yang ada orang tak boleh nak hurai macam mana keadaan dia. Jadi yang pakar ni siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama. Peralih satu macam mana nak capai kepada tahap macam mana orang-orang yang telah berjaya tu capai. Kita nak capai direct pergi Rasulullah, sembang boleh lah. Yang ni yang nak ambil faham hadis ni. Rasulullah bila dengar kata Usamah bin Zaid beli dengan tempoh sebulan, seorang hamba perempuan tu, dia kata bahawasanya Usamah, wallahi, siap bersumpah lagi kata Rasulullah ni, sesungguhnya panjang angan-angannya. Jadi saya sebut macam mana nak keluar daripada kemalut panjang angan-angan ni, insyaAllah. Dan kita duduk pondok kan, nak buat pondok kan, lagi kan, tu kayu dah main lah tu. Tu untuk satu pondok, ada 3 tu, nak buat pasang tu. Itu yang dalam kita punya yang terdekat. Yang jauh punya term, long termnya banyak je. Takkan Nabi pondok kembar je bawa 12 orang. Kalau satu pondok seorang, nak duduk pondok bukan 12 orang. Kalau kena ramai penuh, duduk 11,000 orang, 12,000 orang, kalau ramai. Kita nak masuk 12,000 tak celuh lah. 120 orang pun belum tentu nak boleh masuk. Nak cerita apa ni? Ni nak buat pondok 12 orang. Hai. Nak sebut tuan-tuan. Nabi Daud AS, pewaris dia Nabi Sulaiman, ada kerja nak buat istana apa, pentadbiran negara. Yang perencana dia adalah Nabi Daud. Pelaksana dia sampai selesai Nabi Sulaiman. Panjang angan tak Nabi Daud? Padahal jauh tu. Takkan nak kata Nabi Daud panjang angan? Macam mana nak faham? Macam mana nak faham? Allah banyak benda lah. Kita tengok tok guru kita kerana buat macam ni, tengah dalam buat projek di pondok macam ni, meninggal dia. Takkan tok guru kita panjang angan? Nisbah boleh jadi panjang angan, memang boleh jadi. Tapi macam mana nak keluar supaya tak dihukumkan kita panjang angan? Yang tu yang nak kena belajar tu. Nak faham tu. Pasal nak kena belajar ni, perjalanan ni pula, ilmu ni bila dah faham, dia bukan ambil tahu tepi parit, nak pakai sampai mati je. Nak pakai hari-hari 24 jam ni nak pakai. Tauhid ni pakai 24 jam tu. Macam mana nak jadi ahli tauhid dan tasdik pada Allah Taala, tasdik ke akhirat tu. Supaya kita ni bukan duduk sini, memang berjasad sini. Yang itulah bahasa dia, jasad sini. Tapi hati kat sana. Saya buat misal lah, kalau saya orang rumah ada kat Keruh ni, saya kat sini, hati sana. Contoh lah kan, contoh senang kan. Tak faham saya sebut. Kalau orang tak peduli kepada orang rumah, lantak dia ada mana pun kan. Tak ada orang rumah pun tak jadi masalah kat dia. Ada orang rumah pun tak pakai orang rumah pun. Contoh. Memang tak ada hati walaupun orang rumah duduk sebelah sini pun tak heran. Macam apa? Adil macam tak adil Tak ada keperluan, tak ada keinginan, tak ada tuntutan. Boleh faham saya cakap apa? Tapi kalau kita ni ada perlu dia apa-apa, jasad sini, fikiran sana. Kita ni pun sepatutnya macam ni keperluan kita sini ke sana? Kemana keperluan tu? Sini ke sana? Matlamat ni sini ke sana? Yang tu lah. Yang tu nak faham tu. Bila tak faham ni, kita macam seolah-olah macam duduk sini je. Macam tak ada sikit pun perasaan kat sana tu, Kalau duduk kat sini tak fikir kat sana tu yang macam-macam hal yang pelak lah berlaku kat kita. Payah bahasa macam tu senang. Yang lok-lak berlaku kat kita, kita tak faham. Kita tak gunakan apa yang ada tu untuk kita nak balik sana. Tapi kita gunakan semua seolah-olah duduk di sini hakiki Macam bukan kita singgah sekejap. Seolah duduk sini tak mau pi sana. Seolah-olah tu. Ingat bahasa elok tu. Seolah-olah tu. Tak ada lah kata kita pun memang tak kata kita memang bukan duduk sini. Memanglah mulut tu cakap macam tu. Tapi macam mana nak berjalan tu supaya kita ni di sisi Allah Ta'ala mengikut nilaian Allah Ta'ala. Kita ni hukum orang nak duduk sana bukan duduk sini, walaupun masih duduk sini, hati di sana.
Yang tu nak faham la ilaha illallah tu. Ilmu besar dia memang pada ilmu la ilaha illallah. Jadi Rasulullah kata orang ni panjangan Usamah bin Zaid ni. Sahabat tu. Kan? Jadi punca jadi panjangan tu tengok. Saya ngaji tok guru duk urai apa nanti saya kita sebut. Kemudian bagi lalu tu hadis ni. Rasulullah macam mana dia? Rasulullah memanglah tak kata apalah ke dia. Pasal apa? Nak boleh kata apa dia memang dia kamil, mutakamil. Dia sentiasa dalam keadaan makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna. Iman dia sentiasa tambah. Setiap detik dan saat berlaku umur perjalanan segala Nabi-Nabi dan Rasul. Khasnya Nabi SAW ni, setiap detik umur dia, makin dia arif, makin kenal, makin balik nak akhirat tu. Kita belajar itu ada yang Quran sebut apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Rasulullah ni, apa dia kata, yang dulu tu dengan yang akan datang ni, walal akhiratu, benda yang akhirah, yang terkemudian ni adalah pastinya lebih baik daripada apa yang telah terdahulu. Minal ula, minal yang terbelakang. Yang dah lalu dulu ni dengan akan kedatang makin baik, makin baik, makin baik. Baik apa? Bukan harta benda, kan? Baik apa? Iman dia tambah. Faham dia, arif dia tambah. Kita macam ni. Macam mana nak boleh tak macam ni pun jangan macam ni. Tapi macam mana? Tapi tak pun stay macam ni. Stay pun jangan tak tahu ada waktu zoom. Nak stay tu. Stay tu lah. Itu yang ada istilah istiqamah. Istiqamah atas amal lah tu. Atas kita nak sebut ni atas iman. Itu ilmu iman tu. Ya, iman macam mana ni? Saat kita sebut baktulul amal. Kalau Rasulullah tengok macam mana? Tiada, kalau Rasulullah ni dia kata tiada aku angkat tapak kaki aku dan aku sangka bahawasanya aku hantarkan akan dia. Dia angkat tu, dia nak boleh letak tu, kemudian maka diambil akan nyawa aku. Dalam bahasa dia, tak aku angkat kaki yang aku nak letak balik, melainkan sebelum aku nak letak tu aku rasa aku tak ada. Boleh faham? Pasal kita macam mana? Tak ada, langsung rasa yang urusan hidup mati ni di tangan apa, dalam kekuasaan Allah Taala. Mana ada kita fikir macam tu langsung. Tu yang boleh loan, hutang, macam-macam. Dalam hutang tu riba lah tu. Bahkan ada itikad halal pula tu. Tu lagi kafir tu pasal itikad halal. Dua itikad tu tak apa, darurat. Darurat apa weh? Darurat ni tak ada makanan, melainkan makan babi mau boleh hidup, baru darurat. Ada pula tak hutang, makan hutang boleh hidup. Siapa dia kata itu? Ada apa? Apa darurat pula riba? Mengandung bagi halal benda haram. Kalau dah terlibat dengan haram, mengaku yang benda tu haram. Dah buat jahat, mengaku yang jahat. Mana boleh halalkan benda yang halal? Halalkan benda haram, mana boleh? Nak kapir boleh. Tambah benda yang kita halalkan tu benda yang memang haram dengan ijma'. Tanpa ada khilaf. Yang buat pasal. Dia angkat kaki sebelum dia letak, dia kata aku tak rasa yang aku boleh letak kaki tu, melainkan nyawa aku dah dicabut dah antara tu. Itu iman yang ada Rasulullah. Dan tiada aku bukakan akan mataku dan aku sangka bahawasanya aku kejam dengan dia, aku pejam dengan dia. Ni buka. Antara buka dengan nak pejam tu akan dia, maka diambil akan nyawa aku. Aku beritahu. Sehingga aku rasa, aku ni sebelum nak pejam ni mati dah. Dia faham tu macam tu. Maksudnya kebolehan dia, yakin dia, kata mati tu Allah Ta'ala boleh matikan bila-bila tu, walaupun tak ada sebab, tak ada petanda. Yakin dia di atas kekuasaan Allah Ta'ala dan mutlaknya tasarruf Allah Ta'ala. Dia boleh tanjizkan kun fayakun bila-bila masa tu. Yakin dia tahap tu. Memang Rasulullah memang tak challenge. Tak challenge lah kita kan dia. Tapi ada benda yang kita kena ambil kat situ. Pasal apa nak ambil iman tu? Nak ambil iman tu. Lagi.
Tu yang bila Rasulullah nak celek mata, dah celek nak pejam pun dia rasa aku akan mati tu, dah angkat kaki pun nak letak dia rasa aku mati. Lagi. Dan tiada aku suap akan satu suap makanan dan aku sangka bahawasanya aku telan dengan dia. Ni suap ni. Terus suap dengan nak telan tu. Maka diambil akan nyawa aku. Dia duk berasa di antara tu aku boleh mati. Semua bahasa macam ni adalah satu bahasa kiasan nak menunjukkan Rasulullah ni apa dia? Dia sangat hadir dalam hati dia perasaan mati dia. Dan yakin dia hadir sungguh dalam hati dia yang isyarat Quran kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang memang Rasulullah sendiri dalam ayat Quran orang Ta'ala sebut, inilah martabat Rasulullah apa? Innaka mayyitun, engkau ni mayyit ya Rasulullah, wa innahum mayyitun. Rasulullah walaupun sebelum dia mati, sebelum dia wafat, dia memang dia rasa dia wafat dah. Dari sudut keberangkalian dia untuk dia nak menyambung nyawa tu takkan boleh ada, melainkan semua dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala akui. Allah Ta'ala kata kat Rasulullah yang i'tiqad dan pahaman dia macam mana, innaka mayyitun, sungguhnya benar engkau ni mayyit. Kita duk rasa kita hidup. Rasulullah tu dia ada i'tiqad tu, dia macam mayyit. Macam mana? Angkat kaki, aku mati lah. Suap makan, belum telan ni, aku mati lah. Akunya kematian tu duduk kat situ. Kita nak faham hak tu bertegih-tegih tak? Bayang tu macam mana kefahaman yang ada Rasulullah bab iman ni. Saya ngaji kalau arwah Fatih, kalau dia baca bab ni, dia kata macam renung sejenak, dia buka spek dia. Macam mana tu? Sebab iman ni besar. Yang tu yang kita ada peluang mengaji guru kita alhamdulillah. Ni hari apa? Isnin, Selasa, esok tak? Ada guru saya lah. Memang dia mai sini. Boleh hendak pasal boleh rentas negeri apa. Ada program kita kat sini. Dan esok pula ada tempat kita, tempat khas untuk program tu. Dia main malah ada program lepas isyak. Dia cerita sebiji. Apa kita nak sebut ni? Ini Rasulullah punya keadaan. Tu bab makan. Dan aku sangka bahawasanya aku terlanggar dia, maka dia ambil nyawa aku. Dan demi Tuhan yang zat Nabi Muhammad, ni zat aku ni disebut bahasa ke dia lah, dalam kandungan kudratnya. Aku ni biadih, aku ni dalam kandungan kudrat dia, aku ni dalam kekuasaan dia, bahawasanya barang yang dijanjikan oleh kamu itu sesungguhnya datang. Yang aku ni adalah dalam kekuasaan dia. Innama tu'aduna la'at. Allah. Dalam bahasa Rasulullah, bahasa Quran dalam. Saya tak tahu nak hurai. Allah. Pasal dia guna innama satu, ada tu hasrin, tu'aduna la'atin, ada lam lagi, lamu ibtida. Allah. Terjemah dia macam ni lah. Sesungguhnya barang yang dijanjikan kamu itu sesungguhnya datang. Apa yang dijanji kat kita memang datang. Ke akan datang, ke datang dah. Ke bila-bila masa datang. Memang datang, pasti datang tu ya. Kalau contohlah kita sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas dia akan dha'iqatul maut, akan merasai mati. Apa macam mana? Apa kita faham? Kita faham kita akan mati. Kita tak faham kita ni memang mati, Allah yang bagi hidup aku. Kita tak faham itu. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham saya cakap apa? Yang tu pun tak faham juga bahasa macam tu. Ya Allah. Ni kata kita punya faham tu lalu lemah. Yang tu pun kita tak faham. Kita faham, kita hidup, kita akan mati. Tak. Orang yang iman, kalau Nabi-Nabi, Rasulullah tu hal. Saya ngaji, guru kita yang memang arif dalam bab ni, dia dah cerita macam ni untuk uraian tu. Apa maksud dia? Kita ni memang mati. Ni hidup. Allah yang bagi aku hidup. Itulah fahaman. Innaka maitun. Kau ni Rasulullah adalah mayit. Rasulullah dia macam tu. Sejak tu bila dia bangun tidur, dia tahu
Alhamdulillahillazi ahyani. Pasal apa? Dia faham dia mayit. Dia faham dia mati. Betul? Ni hidup. Allah yang hidup. Aku berjalan ni. Bukan aku berjalan. Aku tak berjalan apa pun. Allah yang bagi gerak aku. La haula wala quwwata illa billah. Pakai baju ni. Apa? Labistu hadza thawba min ghairi haulin minni wala quwwah. Kalau pakai baju pun, dia duk pakai baju tu. Dia hilang hadir dia pakai baju, bahkan menang, kata menang ni tahu mana? Aku mayat, aku tak boleh pakai baju. Allah yang bagi kederat kat aku, aku boleh pakaikan pakaian ni pakaian aku. Bukan milik aku pun, hauli wa quwwah, untuk aku jauhkan daripada benda yang kau larang dan boleh buat apa yang kau perintahkan. Tak ada daripada aku sendiri. Tu dia punya faham tu. Faham dia tu. Masya-Allah. Faham dia bab akidah tu, faham dia nak tauhid orang Taala, faham dia di atas Allah tu siapa, makhluk tu siapa, kedudukan dia macam mana tu. Very deep dia faham. Tambah ayat Quran sebut innama tu'aduna la'atin. Innama tu pun tengok Allah, la'atin lah Allah. Saya tak tahu nak urai tu ngaji lain lah. Nak faham bahasa Arab, bahasa Quran tu kan. Allah. Sesungguhnya datang, pasti akan datang ia. Datang tiada boleh tiada. Dan tiada sekalian kamu boleh meluputkan Allah Ta'ala padanya. Wa ma antum bimu'jizin. Kamu tak boleh nak melemahkan sikit pun apa yang Allah Ta'ala telah buat keputusan. Memang kita lemah pun. Takkan nak mengaku kita boleh buat sesuatu yang boleh mengatasi kekuasaan Allah Ta'ala. Memang kita memang mengaku mulut macam tu, tapi faham tu kita tak rasa yang kita ni adalah minallahi billahi ilallahi. Belum. Baik, itu sekali lalu. Kalau Rasulullah memang tamam akidah dia, iman dia. Satu, Rasulullah ni kalau diceritakan Rasulullah keadaan dia berjalan macam mana? Dia berjalan ni seolah-olah dia sedang membawa satu barang atas kepala dia berjalan. Kita kalau ada barang atas kepala, kita jalan macam mana? Bos korban dah lah. Jangan bagi jatuh. Bukan berlari, jalan tu, jalan. Rasulullah dia berjalan, dia berhati-hati tu, dia berhati-hati kat apa? Kalau kita guna bahasa kita faham berhati-hati itu cermat tak? Rasulullah jalan dengan berhati-hati. Bahasa tu. Apa maksud? Dia jalan tu dengan ada hati dia dengan Allah Ta'ala. Aku angkat kaki ni, aku takkan boleh letak, melainkan aku akan mati dah kat situ. Tak. Setiap langkah dia, ma khatautu khutwatan illa. Yang ni disebut dengan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina. Ma zanantu, kata dia, ma rafa'tu qadami wa zanantu anni ad'uha hatta uqbida. Taklah aku memang yakin tak akan aku boleh angkat kaki ni, aku boleh letak dia, melainkan kat situ aku akan mati. Dia jalan dengan keadaan dia berjalan macam tu. Dia buka mata dengan buka mata macam tu. Dia bergerak dengan bergerak macam tu. Dia dengar dengan dengar macam tu. Dia makan dengan makan macam tu. Boleh faham saya sebut apa? Itu yang Rasulullah, setiap inci pergerakan dia, kita akan lihat dia ni orang yang berhati-hati. Bukan makna jaga-jaga, dengar maksud saya tu. Kalau nak guna jaga-jaga tak, dia sentiasa jaga. Allah. Sentiasa jaga. Tu yang dia tidur mata tidur, hati dia jaga. Tu saya ngaji guru orang yang tu. Saya dengar kata, ya Rasulullah, memang engkau betul Rasulullah. Kita duk jaga ni pun tidur. Tambah ngaji pun duk tidur tu nak boleh faham apa ialah tidur. Duk tak tidur ni pun tak faham lagi. Saja sebut gitu. Baik. Jadi Rasulullah memang macam ni. Itu Usamah bin Zaid tu sahabat kan main tu. Tapi yang ni peristiwa atas Rasulullah nak ajar tasyrik' tu hal. Tapi
kat kita macam mana? Ya. Ada projek tak akan datang? Ada? Nak buat apa? Nak balik mana? Kelau dulu. Contoh lah. Ada nak kahwin? Ada. Dah tunang? Contoh lah. Panjang angan-angan. Panjang angan-angan ni bukan nanti sebulan, bukan nanti setahun, bukan nanti 10 tahun, bukan nanti 100 tahun. Sekali nak makan apa? Dah buat roti canai nak tebor. Nak buat roti telur lagi. Tu pun angan-angan lah. Panjang lah angan-angan lah. Untuk macam mana nak pendek angan-angan tu yang kita mengaji, saya nak ajar rumusan kan. Rasulullah memang dia tamam sudut tu kan. Apa nak sebut ni? Nak cerita tak pendek angan tu macam mana nak pendek angan-angan tu? Nisbah kita punya perancangan, kita memang disuruh merancang, memikir sesuatu benda dengan teratur dan teliti dan cermat dengan proses yang dibenarkan oleh syariat. Satu. Lepas tu, macam mana hukum dalam bab hati ni tak panjang angan? Antara dia punya keyword dia, apa dia? InsyaAllah. Nanti nak buat roti canai lagi, nak buat roti telur. InsyaAllah. Siapa insyaAllah? Innaka mayitun. Ni antara aku nak pergi makan, nak buat roti canai ni, memang aku hancur, tak rasa nak mati pun, tak ada pun masalah jantung ke, stroke ke mana, dia sehat kan. Tapi nak boleh pergi nak buat roti canai tu, aku boleh mati bila-bila, semua dalam ketentuan Allah Ta'ala. Walaupun aku hancur, aku boleh duk tak mati tu boleh sampai. InsyaAllah aku yang tebak roti canai, aku nak buat roti telur. InsyaAllah. Jadi penutup dia macam InsyaAllah. InsyaAllah bukan di atas kaedah ta'liq, tapi insyaAllah tahqiq. Memang yakin Allah beri boleh buat. Kita ni belajar lelaki, belajar perempuan ada ke nanti? InsyaAllah dengan yakin apa? Yakin kalau Allah Ta'ala kendaki boleh. Ni nak mati bila-bila masa aku boleh mati. Tapi kita yang berangan macam tu. Ni nak besar lagi ke? Nak besar lagi. InsyaAllah. Jadi atas perintah pun Allah Ta'ala bagi isyaratnya ni. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu duk sebut, jangan kamu duk kata sesuatu, aku nak buat ni esok hari ni, esok aku nak buat ni, esok aku buat ni, esok aku buat ni. Isyarat esok Quran tu bi ghairi qaid, bukan qaid sebenarnya. Esok, satgi, akan datang tahun depan, bulan depan. Ni Usamah ni tahun depan, bulan depan ni nak bagi habis bayar hutang ni, tempoh sebulan. Ni macam mana ni? Tu ghadan tu maksudnya benda mustaqbal, benda akan datang. Wala taqulanna li, tu nafi pun, nahi tu, nahi dengan nun taukid sakilah. Wala taqulanna li syai'in. Don't ever you say, don't ever you teringin nak buat sesuatu, nak buat sesuatu benda yang akan datang ni, illa an yasha Allah, melainkan kau kena kaitkan, gantungkan apa kita nak buat tu dengan insya-Allah, jika kehendaki Allah Ta'ala, jika Allah Ta'ala berikan. Kaitkan insya-Allah tu apa? Tutup apa? Supaya jangan jadi tawilul amal, tulul amal, jangan hukum panjang angan. Apa dia? Memang nak buat macam ni, insya-Allah. Benda memang suruh syariat, insya-Allah. Buat apa? Kisarul amal. Apa dia? Aku boleh mati kat situ. Sebelum buat tu aku boleh mati. Nak angkat kaki pun, atas Rasulullah kita sebut ni, dia memang ada insya-Allah. Memang praktikal dia insya-Allah lah tu. Angkat kaki ni sebelum boleh letak ni, aku boleh mati kat situ. Mata duk celek ni sebelum pejam ni, dia boleh faham sebelum aku pejam tu aku boleh mati kat situ. Ni masuk mulut makanan ni, duk kunyah ni, aku nak telan ni, dia boleh faham aku boleh mati kat situ. Tu insya-Allah tu, insya-Allah tu dia faham tu macam tu tu. Ayat Quran pun kalau ikut tengok sebab nuzul turun ayat Quran tu pasal apa? Pasal Rasulullah pernah ditanya, Rasulullah pun dia tahu dia tugas dia besar kan. Mestilah dia pula penutup Nabi Rasul, dia tahu yang selagi tak selesai tugas dia takkan meninggal. Memang dia faham macam tu kan. Yakin tak dia ni orang Ta'ala rasanya tugas dia besar macam tu. Tapi yakin tak bila pun orang Ta'ala boleh mati tu kan? Boleh matikan dia kan? Memang dia yakin lah, takkan dia tak yakin. Jadi pernah dalam proses perjalanan wahyu ni,
Pernah datang beberapa orang Yahudi Rasulullah masa tu, Rasulullah Madinah. Syariat belum pun ada petanda-tanda yang dia nak wafat, belum lagi masa tu. Datang beberapa orang Yahudi tanya tentang kepada Rasulullah tentang Ashabul Kahfi. Berapa orang Ashabul Kahfi? Wahai Muhammad, kalau engkau betul kau Nabi Rasul, berapa orang Ashabul Kahfi? Rasulullah mana dia cerita tu dah dulu. Dia bukan Tuhan nak kenal semua. Kata dia, aku tak tahu, tunggu Jibril datang, kau tunggu, datang mai esok. Datang mai esok. Bagus tak dia punya jawapan tu? Bagus tak? Yang ni nak cerita macam mana kisah perjalanan syariat, hukum ulama' buat kesimpulan tu yang kita ambil, ulama' buat formulasi ini best. Mudah kita nak beramal, nak buat tu. Tapi nak cerita asal usul sikit ke kisah Rasulullah ni. Rasulullah memang yakin sungguh yang dia tak akan wafat melainkan Allah, dia dah selesai tugas. Pasal dia Nabi Rasul, khatamun nabiyyin, penutup Nabi Rasul. Dia kata lah, bila tanya Ashabul Kahfi, dia bukan tahu Ashabul Kahfi apa, melainkan Allah Ta'ala cerita ke dia baru dia tahu kan. Dia kata, kau datang esok, Jibril datang beritahu, aku beritahu kau. Esok datang Yahudi. Setengah riwayat kata ada 10 orang datang saja nak test Rasulullah. Datang dia, Muhammad, berapa Ashabul Kahfi? Kau datang lagi esok, Jibril tak datang lagi hari ni. Nak bagi tahu aku Ashabul Kahfi berapa orang? Tak boleh bagi jawapan lah. Tunggu, tak datang Jibril. Tak datang. Tunggu hari ketiga pula. Marilah, mana Muhammad? Berapa orang Ashabul Kahfi? Tak datang ni. Rasulullah bagi jawapan sama. Macam mana? Mai esok. Kalau ikut riwayat cerita dalam tafsir saya ngaji dulu sebut 40 hari macam tu. Hari 40, lepas 40, hari 41 tu baru Jibril datang bawa wahyu. Setiap hari Rasulullah kata apa? Jawab. Esok mai. Tak ada lagi. Sampai bila kena 2-3 hari pun tangguh, Yahudi kata apa? Aku gerak, dia kata apa? Tengok Muhammad, betul ke ni Nabi? Aku tanya kat dia Ashabul Kahfi pun tak kerti-kerti. Diperoloknya Rasulullah. Ni Tuhan ni dah marah kat dia. Tuhan ni dah murka kat dia. Ini membohong dicanah tu negara Yahudi ni memang laknatullah alaihim ajma'in. Apa nak sebut ni? Dicanahnya Rasulullah macam tu. Kata dia, Tuhan telah murka engkau, Tuhan telah marah engkau. Kau penipu, bohong. Konon dapat wahyu. Macam-macam. Dia ceritanya pun, kalau dia beri jawapan pun dia bukan nak beriman. Dia tujuan dia nak berelok Rasulullah. Itu satu hal. Tapi Rasulullah kata apa? Datang mai esok. Turun dengan Quran. Selepas 40 hari daripada mula orang Yahudi tu tanya Ashabul Kahfi apa? Hari ke-41 datang. Jibril baru datang. Macam mana? Penantian, penyiksaan lah. Dah lah orang perolok, tak ada wahyu langsung ni. 40 hari. Tunggu. Macam mana? Mula-mula ayat Quran datang masa tu apa dia? Wadduha wal-laili idza saja. Cerita sebut duha tu. Cerita duha. Mengapa duha? Ni lagi waktu duha kan. Apa yang berlaku waktu duha? Gelap makin duha. Rasulullah boleh rasa dah satu pencerahan akan datang. Kan duha mula gelap macam ni. Ini gelap ni, kau terang. Rasulullah boleh rasa dah apa yang Allah Ta'ala nak cerita. Pertama sekali, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan kamu Allah Ta'ala tak tinggal dengan kamu, ma wadda'a. Allah Ta'ala tak widak kamu. Wa ma qala, dan Allah Ta'ala tak murka kamu ya Muhammad. Bahkan yang tu adalah dalil besar juga memang betul Nabi Allah ni, Rasulullah ni. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa yang dulu setiap hari, setiap detik ni kamu akan jadi makin baik martabat iman kamu. Keadaan kamu makin jadi besar dan hujah mukjizat kamu ni memang benar Nabi Allah adalah Rasulullah. Pasal apa? Allah Ta'ala nak bagi jawapan Ashabul Kahfi tu. Biar tercengang buat-buat tu. Memang tercengang pun kan. Dan antara yang dibetulkan dan diajar syariat ke Rasulullah tu apa dia? Kan Rasulullah kata mai esok.
ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Don't ever you say, after this, don't ever you say that you want to do this thing tomorrow. Tomorrow I will do this. Tomorrow I will tell you. Inspiration that Jibril bring to me, I will tell you what Allah Ta'ala answer from what your question at. Tak faham dah, lebih kurang betul bahasa orang putih, bodoh-bodoh saya. Datang esok. Don't ever, orang Ta'ala kata, don't ever you say that you will do that, you will give the answer tomorrow. No, illa an yasha Allah. Saja bunyi orang putih. Jangan kamu sekali-kali saya nak sebut macam tu pasal bahasa dia, wala taqulanna. Jangan sekali-kali dah lepas macam ni. Sebut datang mai esok illa an yasha Allah. Melainkan tutup belakang dia apa? Insya-Allah. Aku boleh mati kat situ. Itu syariat yang dia ajar. Kita pun nak belajar apa tu. Datang Rasulullah dia ajar apa? Ajar syariat. Jadi syariat ni antara yang nak urai apa? Jangan jadi tulul amal. Ada orang yang tulul amal ni dia tawilul amal. Jadi macam mana nak keluar daripada tulul amal ni? InsyaAllah. InsyaAllah tu bukan sebut insyaAllah wada-wada. Macam mana? Dengan fahamnya. Apa maksud insyaAllah tu? Apa maksud insyaAllah tu? Apa maksud insyaAllah tu? Saya bukan tanya terjemah dengan izin Allah, jika Allah nak kehendaki. Saya bukan tanya tu. Apa maksud insya-Allah? Aku boleh mati sebelum buat tu. Ni nak buat majlis nak kenduri ni kau pergi ke? Siap pergi. Mana boleh tak pergi Macam mana? Insya-Allah. Ni memang nak mengaji ke? Insya-Allah. Apa ni insya-Allah? Belum tentu ngaji boleh selesai macam mana nak mengaji. Dah habis mengaji aku nak balik apa 20 tahun. InsyaAllah. Maksud apa? Boleh mati bila-bila kat situ. Itu yang 20 tahun, 10 tahun, 5 tahun. Lagi nak sarapan apa? Ini kita nak makan dekat kedai tu. Makan roti sarang apa? Sarang burung. Sarang burung kan? Ada telur, ada roti canai. Sarang burung. Nak sebut tak kerti lah. Bila sangki cedah tu, insya-Allah tutup. Baru hukum kisarul amal. Baru orang tu dipanggil qasirul amal. Kaedah apa? Tulul amal. Jadi kita punya praktikal apa-apa. Kita akan sambung kitab ni, berhenti nanti malam sambung macam mana? Insya-Allah. Orang yang ngajar sama, orang mengaji sama. Apa maksud insya-Allah? Apa maksud? Belum tentu boleh sampai, tetap mati lagi. Lagi tengah ngajar ni pun boleh mati. Kita punya akidah dengan Allah Ta'ala tu sampai macam tu. Ni kita bukan nanti aku dapat akidah macam tu. Ni sekarang ni dia dapat akidah macam tu dah. Apatah lagi kalau ni dah loan puluh-puluh tahun ni macam mana? Tutup ya, insya-Allah. Aku akan keluar daripada kemelut loan ni. Insya-Allah. Taubat, memang taubat dah. Aku tahu dah benda ni haram. InsyaAllah aku keluar. InsyaAllah tu bukan ta'liq tau. Ta'liq tu, nanti aku nak keluar dah. Tak. Keluar. Mana boleh bayar, selesaikan bayar. Mana boleh cepatkan bayar. Mana yang asal 10 tahun bagi singkat 5 tahun. Ataupun 5 bulan, ataupun 5 hari lah. Aku akan bayar. Habis. Selesaikan dia. Tu je. InsyaAllah. InsyaAllah tu. InsyaAllah dengan mana apa? Sagi pun nak buat belum tentu kita boleh hidup. Rasulullah dia punya akidahnya tu, tapak angkat satu belum letak ni, aku boleh mati kat situ. Ma rafa'tu qadami wa dhanantu anni ad'uha hatta uqbidah. Masya-Allah. Saya ingat dalam tempat lain mengingat ma masyaitu ma khatautu khutwatan, lebih kurang itu. Lama tak tengok hadis-hadis jadi lupa dah. Atau kama qala. Jadi macam tu maksud atas kita nak bicara ni. Dia angkat kaki, pejam mata, dengar, angkat tangan, pakai baju pun dia rasanya min ghairi haulin minni wala quwwah. Ada tuan ni?
tu ilmu kena tambat. Tu kita punya pagar pun tak sempurna, orang bagi amanah jaga. Satu hal lah. Yang ni pun iman pun kena tambat tau. Satu hal. Wah, ilmu tak tambat, lari. Kuda tak tambat, lari. Tu nampak. La haula wala quwwata illa billah. Aja macam-macam benda boleh ambil pengajaran itu kan. Pasal ngaji ni kadang kita dengar selamba je. Nak cerita balik tu kan senang. Tambat, kau cerita, kau dobit kan, kau tulis lah apa-apa. Saya ingat benda-benda macam tu, siapa? Saya ngaji mula-mula saya dengar bab-bab macam ni. Dengar penuh interesting. Pasal apa? Benda tak pernah belajar je. Satu sampai lah ni saya ingat benda-benda yang saya sebut tawilul amal ni. Dan memang saya pun ngaji Tok Guru dah hasuh dah. InsyaAllah. Dengan faham macam tu kan. Cuma nak dapat macam mana Rasulullah angkat kaki pun dia boleh rasa, aku belum letak ni aku boleh mati itu. Tu kita akan kata apa? Memang dia benar Nabi Allah Rasulullah. Memang dia istilahnya iman ni ainiyat, maksudnya betul-betul dia iman apa? Betul-betul Rasulullah ni sadiqul masduq. Betul-betul ni siddiq, amanah, tabligh, batanah. Memang dia dah sampai. Memang macam mana dia sebut macam itulah, tak ada derhaka sikit pun. Memang sangat cerdik. Memang orang yang sangat full precaution dengan apa orang Ta'ala perintahkan. Hati ni tak pernah lalai. Betul-betul memang yakin punya. Dia tidur pun mata dia tidur, hati tak tidur. Yakin ni, yakin. Kita nak buat ni baru tergigih lah nak buat sikit. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrik. Itu yang kita diajar. Ya Allah, bantulah aku untuk ingat Engkau. Aku ingat Engkau. Nak ingat apa ni? Sekali pun ingat hanya sekadar insya-Allah. Sekali pun hanya ingat dengan la haula wala quwata illa. Ni nak berjalan ni. Aku tak boleh berjalan ni melainkan Allah yang bagi daya upaya aku. La ilaha illallah. Allahu akbar. Sebut Allahu akbar tu apa? Aku ni asghar. Dia akbar siapa? Dia yang bagi aku daya upaya. Dia yang bagi aku kedengaran. Dia yang bagi aku hidup. Dia bagi aku mendengar. Dia bagi aku melihat. Dia boleh aku sedar. Mana ada terlajar apa benda bodoh kita duk lalai itu, astaghfirullah rabbi. Astaghfirullah rabbi. Astaghfirullahalazim. Ni kita punya akidah tau. Ni kita punya benar. This is our way. This is our proper way. This is all the proper ways. Kan? Sini semua jalan-jalan yang ditunjuk oleh semua Nabi Rasul macam ni. Tutup guru kita duk ajar macam ni lah perjalanan kita. Kita duduk sini bukan kita duduk sini dengan kita punya perasaan kita nak kekal di sini. Duduk di sini hati di sana. Di sana tu atas istilah saya ngaji bahasa Urdu ni. Kata dia macam mana? Wa tabattal ilaihi tabtila. Tu Quran tu. Putuskan kepada Allah Ta'ala ni putus-putusnya. Maksudnya kita punya perjalanan ke Allah Ta'ala ni la ilaha illallah ni putuskan daripada makhluk ni putus-putusnya. Allah lah ilah selain pada Allah Ta'ala bukan ilah. Takkan duduk kedudukan tu. Allah saja ilah. Ilah sudut mana? Dia saja hak. Dia saja ghani. Dia mutlak hak dia. Kita muqayyad. Ada ni macam mana? Aku ni yang saya mati. Dia hidup dengan aku. Nak bagi hidup macam tu. Hati tu. Nampak air, Allah sediakan air untuk aku. Allah sediakan oksigen untuk aku. Pokok ni semua wasilah dia. Tengok pokok, ingat Allah. Sebab Allah sediakan pokok untuk ada oksigen. Boleh aku bernafas. La ilaha illallah. Allahu akbar. Aku asghar. Macam mana nak hidup? Di kehidupan para awliya macam ni. Satu, saya ngaji Tok Guru sebut macam ni. Dia cerita para awliya macam mana. Nisbah saya sebut kan. Jauh lagi kita ni. Jauh. Nak dapat hati dan perasaan. Hati hadir macam tu. Kita, saya duk sebut kat tuan-tuan ni sebut apa? Saya duk sebut ilmu. Dia punya information. Maklumat. Betul kaifiat. Tata cara. Atas kita bicara ni macam mana supaya kita memang kat dunia ni seolah-olah kita dagang. Jadi walaupun ada harta, macam mana? Ni amanah. Ada pendengaran, ada sihat, ni amanah. Ada ilmu apa kena sampai, amanah. Bukan hak aku. Aku daripada Allah. Ni duk ada pun dengan Allah. Aku kan balik ke Allah. La ilaha illallah. Itu yang boleh faham kita. Rasul ni rasulun amin.
Memang Rasul ni orang yang sangat beramanah. Maksudnya apa? Dia tak rasa apa yang ada pada dia, bahkan apa yang ada pada dia rasakan limpah kurnia Allah Ta'ala pada dia. Dia sedang menunaikan semua amanah tu sahaja. Itu yang bila dia sampaikan, dia kata innama alainal balag. Kami ini tukang sampai je. Allah yang bagi semua. Dapat ni pun min ghairi haulin minni wala quwwah. Dah dapat punya tu pun minta lagi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Minta, ya Allah ilhamkan aku supaya aku boleh sentiasa mensyukuri apa engkau beri kat aku, kat mak ayah aku. Dan berikan pada seluruh umat dan khasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Alhamdulillah kau bagi aku. Perjalanan untuk guru kita, ulama kita, sahabat ni, tabi'in, sahabat, sahabai, apatah lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah perjalanan ni. Inilah iman ni. Dan satu riwayat lagi. Situ dulu. Satu riwayat daripada Abi Hurairah, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah sambung itu. Insya-Allah. Dah faham tu? Insya-Allah. Bahkan sikit penutup. Kalau saya ngaji bab insya-Allah ni ada dalam hadis Bukhari. Kalau Muhtasar Rabi Jamrah tu kita mula-mula ngaji lah, lepas tu tengok ada dalam Jawahir Bukhari. Memang ada dalam Bukhari pun sebut hadis apa? Hadis kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Hadis tu cerita apa? Cerita Nabi Sulaiman masa tu dia ada 100 orang isteri. 100 orang isteri. Tak, syariat dia memang boleh sampai 100 orang isteri. Dan dia kata apa? La tufanna mraati hadhil lailah kullahunna. Macam tu kata Rasulullah cerita tentang Nabi Sulaiman ni. Aku akan tawaf isteri aku malam ni semua sekali. Satu malam dia boleh pakai 100 orang isteri. Dan semua isteri dia tu, dia niat apa? Niat dia minta supaya Allah Ta'ala jadikan sebab dia pakai semua isteri dia. Dengan sebab itu semua isteri dia hamil. Dan semua hamil tu anak lelaki. Dan semua anak dia itu mujahidin fisabilillah. Bagus tak? Niat dia, bagus kan? Nak cerita insya-Allah ni kan? Ditakdirkan macam mana? Tak ada seorang pun daripada isteri dia yang 100 orang tu yang hamil melainkan seorang. Lepas tu seorang yang lahir pula, anak pula tak sempurna. Kata Rasulullah, kalau Nabi Allah Sulaiman tu sebut insya-Allah, macam mana? Semua isteri dia hamil, sambung. Semua anak lelaki besar, macam mana? Semua mujahidin fisabilillah. Apa dia yang keyword dia? Insya-Allah. Besar insya-Allah ni. Dan insya-Allah walaupun kita sebut insya-Allah belum ada iman lagi kat kita, insya-Allah tu yang kita akan mati kat situ tengah-tengah tu. Belum lagi. Tapi amalkanlah insya-Allah itu. Dengan di atas kait kita, memang aku nak buat. Yang ni perancangan aku, ni urusan aku. Qul insya-Allah ni tahqiqan wala ta'liqan. Bukan ta'liq, maksudnya bukan ngaji lah elok-elok ya, insya-Allah. Insya-Allah ni ke? Bukan macam tu insya-Allah. Insya-Allah kita insya-Allah tahqiq istilah dia. Bukan insya-Allah ta'liq. Insya-Allah ta'liq salah, tak betul. Ngajilah raja-rajanya insya-Allah. Memang tak mengaji pun. Bubur insya-Allah tu apa? Pemanis mulut. No. Itu istilah insya-Allah ta'liq. Nak pergi Kenuri kan, nanti saya jemput Haji Daulah datang ya. InsyaAllah tak mari lah tu. Kalau insyaAllah macam tu tak usah sebut insyaAllah. Itu nama dia munafik. Pemanis mulut aja. Padahal memang tak mau mari. Sorry saya tak kata tu Haji Daulah ni. Dia macam mana? Saya datang insyaAllah. Datang insyaAllah. Tahqiq tu memang nak mari tu, baru insyaAllah. Kalau memang tak mau datang, maaf lah, saya tak boleh datang. Saya sibuk hari tu, ada appointment kat sini-sini. Tak boleh jadi macam politician tu. Semua boleh. Maybe. No.
Politician dia takkan kata no, dia semua maybe. Kita pun insya-Allah. Habis insya-Allah taklid semua. Saja pergi ke politician sikit. Macam mana? Tak, kita diajar macam mana? Benda yang pasti, memang buat benda dibenarkan syar'i. Macam mana? Insya-Allah. Yang Nabi Sulaiman tu kalau disebut macam mana? Satu hal. Jadi nak cerita apa? Imam Bukhari riwayatkan hadis tu dalam tajuk dia di atas. Tajuk dia apa dia? Fadlu insya-Allah. Kelebihan menyebutkan insya-Allah. Jadi besar insya-Allah. Jadi insya-Allah pula, insya-Allah yang tahqiqan wala ta'liqan. Maksudnya insya-Allah yang memang yakin sungguh-sungguh kita memang nak buat dan kita nak capai, memang nak pergi, kalau nak pergi, memang nak usaha, memang nak buat macam mana yang diperintahkan oleh Allah Taala pada kita. Lepas tu tutup insya-Allah. Baru istilah dia qisarul amal. Tak hukum tawilul amal. Hukum walaupun kat sini, walaupun kita merancang, hati itu Allah penentu. Itu istilah dia. Beriman dengan qada qadar. Beriman dengan Allah Taala. Beriman aku boleh mati bila-bila. Umur semua dalam urusan Allah Taala belaka. Aku ni nisbah nak pasti buat macam mana diperintah dia. Takkan aku menyalahi walaupun sikit satu urusan daripada urusan dia. Betul nak buat ni? Insya-Allah siapa? Belum sempat aku nak buat tantas lagi pun mati boleh. Insya-Allah. Macam tu kita punya cara beramal. Baru boleh keluar daripada tawilul amal. Tu riwayat pula sambung nanti insya-Allah disebut mengenai daripada Abi Hurairah. Wallahu a'lam. Itu dulu. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi